高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你爱你手牵引我走这人生路。Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah
setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku.你懂我的心，哦主，深知我渴慕，哦主，明了我期盼，体会我的爱，单单只为着你，在我一生道路上，我行走的每一步，只有你有主，唯一的依靠，勇敢面对一切。耶稣，奇妙的美好的充满我一生，在人生道路上，你是最宝贵。你奇妙恩典使我心时刻敬佩你。耶稣何等美善，耶稣何等甘甜，在我的一生中。Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. 耶稣，奇妙的美好的充满我一生，在人生道路上，你是最宝贵。你奇妙恩典使我心时刻敬佩你。耶稣何等美善，耶稣何等甘甜，在我的一生中。再次是你的恩典，我再次是你愛的彰顯，主耶穌，靈內滿感激，因你的恩典滿滿，我再次是你的恩典，我再次是你
这是因你恩典，我在这是因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。我在这是因你恩典，我在这是因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，只因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，感谢耶稣，只因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。只因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。只因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远，我赞美你直到永远。Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa pada bulan ini dan hari ini kita masih dapat merayakan Imlek. Merayakan Imlek tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena tahun yang lalu kita masih dapat merayakan dengan meriah. Kita masih bisa berkumpul-kumpul dengan keluarga dan famili. Tapi karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, dan khususnya melanda di daerah kita ini, maka pada tahun ini kita tidak bisa merayakan Imlek dengan meriah. Kita harus merayakan Imlek dengan sangat terbatas. Tapi dalam kondisi yang sulit ini, kita harus tetap bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Di dalam kita menghadapi kesulitan di dunia ini, Tuhan tetap akan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk dapat melewati semua kesulitan ini, supaya kita masih bisa merayakan Imlek di tahun ini dengan perasaan sukacita dan hati yang bersyukur karena Tuhan itu baik. Harapan saya di masa sulit ini, kita harus tetap mengasihi Tuhan dan tetap melayani sesama kita, dan paling penting kita harus tetap menjangkau saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Akhir kata, saya dan keluarga bersama seluruh majelis dan hamba Tuhan Gemim Kristus Manado menyampaikan selamat merayakan Imlek di tahun 2021 ini dengan tetap bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. 恭贺新禧，祝身体健康，事业发达。 Halo Sobat GKM, dalam semangat menyambut Imlek hari ini, mari kita bersama datang bersyukur kepada Tuhan. Siapkan hati dan
Selamat mengikuti perayaan Imlek bersama GKM. Tuhan memberkati. Imlek, Tahun Baru Cina. Perayaan ini begitu lekat dengan kita. Ada yang merayakannya, banyak juga yang ikut serta larut dalam perayaan ini. Warna merah mendominasi. Doa dan harapan dipanjatkan kepada Ilahi. Kumpul keluarga, makan bersama, menjadi tanda dan tradisi. Tahun ini dimulai dengan sukacita. 恭喜恭喜你，呀，万事都平安。 Apakah orang Kristen bisa merayakan Imlek? Dalam sejarahnya, Imlek adalah suatu perayaan yang dilakukan oleh para petani yang ada di Tiongkok yang biasanya jatuh pada tanggal 1 di bulan pertama di awal tahun baru. Tahun baru Imlek disebut juga sebagai festival musim semi, di mana musim dingin sudah berlalu dan saatnya memasuki musim semi. Orang-orang mulai menanam dan juga menuai pada saat musim semi, sehingga festival musim semi dirayakan sebagai tanda untuk permulaan yang baru. Sebagai orang-orang Kristen yang hanya menyembah kepada Allah dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus bisa memilih perayaan-perayaan kebudayaan dari leluhur kita berdasarkan kacamata atau sudut pandang iman kita yang sesuai dengan Alkitab. Dalam merayakan Tahun Baru Imlek, ada kepercayaan-kepercayaan mistis yang tidak lagi berlaku di dalam iman Kristen. Misalnya, tidak boleh mandi pada Tahun Baru Imlek, tidak boleh menyapu rumah, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh menggunakan benda-benda tajam, tidak boleh memecahkan barang, tidak boleh menggunting rambut, dan sebagainya. Kesemuanya ini dicegah untuk dilakukan dengan harapan agar nasib baik tidak pergi dari kehidupannya. Kita sebagai orang Kristen tidak lagi mempercayai hal-hal seperti ini, sehingga kita tidak lagi tunduk dengan mitos-mitos seperti ini. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga nasib baik kita bukan terletak pada hal-hal yang kita lakukan, tetapi terletak pada anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kita hidup yang kekal. Perayaan Tahun Baru Imlek biarlah kita maknai sebagai sebuah peninggalan budaya Tiongkok yang kaya akan unsur semangat kekeluargaan. Karena pada saat Tahun Baru Imlek inilah seluruh keluarga besar biasanya saling berkunjung dan berkumpul bersama. Di masa pandemi, mungkin sulit untuk dilakukan oleh beberapa keluarga. Namun, di masa pandemi kita bisa melakukannya secara virtual. Momen Imlek inilah seharusnya orang-orang Kristen berada untuk menjadi garam dan terang bagi keluarga. Setiap perayaan selalu disertai doa. Perasaan gembira, sukacita tidak terkira. Membilang hari baru dengan senyum di wajah. Kita yakin percaya ini tahun anugerah.
Selama-lamanya ku tak gentar, badai dan hujan sepanjang jalan, sertamu ku tak goyah. Jika kau hadir di hidupku, selamanya ku tak sepi. Kau sertaiku, ku iring di kau, hangat sepanjang hidupku. Laut kering, batu lebur, kasihmu tak berubah. Demi ku rela sengsara, sungguh kau sayangiku. Laut kering, batu lebur, kasihmu tak berubah. Kasih ajaib ku bersyukur, seumur hidup sertamu. Hai sui hui kan se tao hui lan, ni de zhi ai yong bu bian. Kan yan wei wang shou jin chuo mo, jiang wo dang zuo ni xin gan. Hai sui hui kan se tao hui lan,你的挚爱永不变。恩情这大如何看见？一生爱就跟随主。Kasih ajaib ku bersyukur, seumur hidup sertamu. Setiap jalan yang kita pilih tentu membawa perubahan dalam diri. Besar atau kecil, mencolok atau tidak tampak. Namun itu adalah pengalaman pribadi dengan Sang Maha Pemberi. Berbagi kisah adalah cara untuk kita menyatakan syukur kita dalam hidup ini. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Imlek 2572. Xinian Kuai bagi setiap kita yang merayakan. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya untuk berbagi sebagian dari kesaksian hidup saya, yaitu awal saya mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sampai akhirnya saya menjadi jemaat di Rimim Kristus Manado. Pertama-tama saya mengenal Tuhan Yesus dimulai dari ketika saya disekolahkan di SD Don Bosco. Mungkin karena setiap hari berdoa, baca Alkitab, dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, maka saya langsung menyukai sosok Tuhan Yesus ini. Jadi, setelah mengenal akan sosok Tuhan Yesus ini, saya langsung ingin untuk dibaptis atau dalam istilah Katolik disebut permandian. Tapi karena waktu itu saya masih kecil dan saya berada di dalam keluarga yang masih beragama Buddha, jadi sangat tidak mungkin untuk saya bisa menjadi seorang yang beragama Katolik. Jadi selama saya SD, SMP, SMA, sampai dengan saya kuliah, di dalam hati saya memang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di luar kehidupan diri saya, tetap masih mengikuti tradisi dan kepercayaan keluarga, yaitu agama Buddha. Selang waktu berjalan, yaitu sekitaran tahun 2002, ketika saya mulai bekerja magang, saya lalu diajak teman-teman kantor untuk ikut ibadah pada salah satu gereja karismatik yang ada di Manado. Dari situlah rasa keberanian dan percaya diri saya mulai kembali ada. Secara rutin, setiap minggu saya masuk gereja tanpa sepengetahuan keluarga. Sampai pada suatu waktu, di dalam ibadah Paskah yang diadakan di gereja tersebut, saya mengalami suatu momen perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dari momen itulah, saya langsung mengambil keputusan
untuk dibaptis tanpa memikirkan lagi apakah akan disetujui keluarga atau tidak. Waktu terus berjalan. Singkat cerita, sampai suatu saat saya bertemu dan berkenalan dengan pemuda-pemudi dari Union Kristus Manado di dalam acara pernikahan dari sepupu saya. Berawal dari perjumpaan ini, saya lalu diajak untuk ikut ibadah pemuda-pemudi di Union Kristus. Memang saat itu saya hanya sebatas ikut di ibadah pemuda saja. Sedangkan dalam ibadah mingguan, saya masih tetap ikut di gereja tempat saya dibaptis. Setelah sekian lama, saya semakin mengenal dengan pemuda-pemudi yang ada di Union Kristus. Saya pun mulai diajak untuk ikut ibadah umum di gereja Kristus tersebut. Setelah itu, saya pun langsung mengajukan permohonan diri untuk menjadi sidi jemaat di Union Kristus. Dan suatu permasalahan pun muncul ketika pada waktu saya mau disidi, karena harus ada keluarga yang mesti hadir di dalam acara sidi tersebut. Sedangkan sampai saat itu keluarga saya masih belum tahu kalau saya sudah sejak lama menjadi Kristen. Dan memang pada waktu saya memberitahukan hal tersebut, terjadilah kegemparan dalam keluarga. Mereka tidak percaya, bahkan memarahi saya karena sudah tidak mengikuti lagi agama dan tradisi mereka. Bahkan pada saat acara sidi tersebut, bapak saya menolak datang ke gereja. Tapi bersyukur, mama saya masih mau untuk datang ke gereja, yang pada saat itu ditemani oleh tante saya yang juga merupakan jemaat di Union Kristus Manado. Setelah disidi, kehidupan pribadi khususnya di dalam keluarga terasa sangat berat karena selalu dicemooh baik dari keluarga sendiri maupun dari keluarga sebelah papa, khususnya oma saya, karena memang di dalam keluarga besar mereka masih sangat kuat tradisi dan kepercayaan, yaitu agama Buddha. Seiring waktu berjalan, dengan terus berdoa dan berkat kebaikan Tuhan, akhirnya keluarga saya sudah mulai menerima saya sebagai orang Kristen di dalam keluarga. Bahkan yang paling saya rasakan luar biasa adalah keluarga mau menerima dan merestui saya untuk menikah dengan seorang hamba Tuhan dan menjadi satu keluarga dengan mereka. Sampai saat ini, saya masih tetap berharap dan terus berdoa agar suatu waktu nanti keluarga saya, yaitu papa, mama, dan adik-adik saya, bisa mengenal kebaikan Tuhan Yesus secara pribadi, seperti yang sudah saya alami. Walaupun sebagai manusia, saya masih merasa dengan keyakinan dan tradisi mereka yang masih sangat kuat itu sangat sulit. Tapi saya tetap yakin dan percaya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Demikianlah kesaksian singkat saya ini. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mengalami pergumulan yang sama dengan saya di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum melangkah, baiklah kita duduk sejenak, tenangkan diri, dan coba tengok ke belakang. Merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang masih tertunggak, agar tahun baru kita tapaki dengan berpegang. Anugerah Allah selalu beserta. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起祷告。
Terpujilah Allah, segala Allah, Tuhan segala Tuhan yang mengasihi kami. Masa-masa menyongsong tahun baru Imlek, kami hendak mensyukuri dengan suatu ibadah. Berkati Tuhan, baik yang khotbah, yang menerjemahkan, yang mendengarkan, semua di dalam anugerah pengasihan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, singkirkan semua penghalang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami akan membaca beberapa ayat. Kami baca dalam bahasa Indonesia. 我们要读到几段的经文，我们单用印尼文来念。 Di dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. 罗马书第5章第9到第10节。 Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yohanes pasal 1 ayat 12. 约翰福音第1章第12节。 Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam menyongsong tahun baru Imlek ini, 我们迎接我们的春节的时候， semua yang merayakan maupun tidak merayakan, 不论有我们庆祝或者没有庆祝 baik 的 yang 人， percaya maupun tidak percaya, 不论相信或者不相信的人， itu memerlukan anugerah Tuhan. 我们需要神给我们的恩典。 Saya disuruh menyampaikan firman Tuhan dengan judul anugerah Tuhan. 今天我讲到的是在上帝的恩典。 Apa artinya anugerah? 恩典是什么意思呢？ Anugerah itu suatu berkat yang sangat-sangat besar 是一个非常大的一个恩典祝福， dan manusia tidak layak menerimanya. 人类是本不配接受的。 Anugerah itu begitu dahsyat. 上帝恩典是那么的广大。 Apakah anugerah itu? 这个恩典是什么呢？ Yang pertama yaitu dibenarkan oleh darah Tuhan. 对我们被上帝的血称为义。 Saudara-saudara, di sini ditulis dibenarkan. 这里被称为义。 Di dunia ini tidak ada manusia yang benar, yang tidak berdosa. 在世界上每一个人是一个没有犯罪的义人。 Semuanya berdosa. 大家都是犯罪了。 Seorang filsafat berkata, 一位的哲学家也这么说。 seorang yang baik, seorang yang saleh, 一个义人，一个好人， dia satu hari masih bisa berbuat salah, berbuat dosa 3 kali. 一天呢，他还能够做错这个事3件的事。 Kalau satu hari 3 kali, maka 1 tahun itu 365 kali. 所以一天就算这就有360多次。 Kalau kita usia 50 tahun di dunia, 如果说我们活在这世界上，我们年纪是50岁， kita menyimpan, taruhlah tadi 365 kali 3 dibulatkan 1000. Kalau usia 50 tahun berarti menyimpan dosa 5000. 如果说我们刚才这计算就说的，我们如果是一天犯3次，我们一天我们就300。 Jangankan 5000, 1 dosa saja tidak bisa masuk ke surga. 我们生活要是5000，就一个犯一个罪罢了，就不能够进天堂。 Dan ditulis
Ibrani 9 ayat 27 bahwa manusia ditetapkan satu kali mati. 在这个希伯来书第9章第27节说，人只有一次的死。 Sesudah itu ada hukuman. 死了以后呢，还有这个审判。 Saudara-saudara, hukuman itu sangat dahsyat. 这个审判是非常的严重严格 Saudara, 的。 kalau kita dihukum dibakar dengan api kompor, 如果说 kompor gas, 我们的手用这个电炉火炉呢，我们来烧 tubuh 的话， kita tidak tahan. 我们都不能够这个 Jari 忍耐。 kita saja dibakar 1/4 jam kita pingsan. 我们的手指呢就4/4我们就有那个昏倒。 Apalagi dibakar seluruh tubuh kita. 何况我们全身被焚烧的话， Sungguh ini hukuman dahsyat. 这是个非常可怕的一个刑罚。 Saya waktu di Semarang, 当我在三宝龙的时候， saya sering pelayanan kremasi, pemakaman kremasi. 我常常被人举行这个火葬。 Itu peti mati dimasukkan di satu bunker. 这个棺木呢放在一个炉子 Bunker 里 yang 面， dibuat di satu dinding. 是一个这个有墙壁的包着的。 Peti mati dimasukkan ke dalam bunker itu. 那么这个棺木就放进去这个 Setelah 棺里面， ditutup, 把它关闭以后， maka kita tekan tombol di dinding. 我们按这个键值， Dalam 1/4 jam saja, 这个1/4的时间， semua unsur besi, emas, kayu, daging, semua jadi abu. 什么这个金云呢，这个木材的这个身体的体呢成为灰了。 Panasnya itu ratusan kilowatt. 它的这个热力呢非常的高。 Saudara-saudara, itu keadaan neraka lebih dari itu. 那么地狱这个情况呢，比这个更加的严格。 Mungkin saudara berkata, 可能我们会说， wah Allah itu katanya kasih. 我们说上帝是爱的， Mengapa menyediakan neraka yang begitu dahsyat? 为什么预备了这么可怕的这个地狱呢？ Neraka itu Alkitab ditulis disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. 这个地狱呢是为着魔鬼跟从他的人所预 Kalau 备的。 kita jadi pengikut iblis, 如果说我们 tentu bagian kita juga di sana. 如果说我们成为跟从魔鬼的人呢，我们的地方也是在那个地方。 Tetapi jikalau pengikut Kristus, bagian kita adalah di sorga. 如果说我们跟随主耶稣基督的话，我们的份就是在天堂。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， ada seorang ketika saya pelayanan di Ujung Pandang, 当我在西江侍奉的时候， saya disuruh besok satu ibu yang akan meninggal. 叫我探访一个要临死的一个姐妹。 Wah, dia berjuang, tangan bergerak, kaki bergerak, 她在那边挣扎的手脚不断的在那 berjuang 边走。 melawan maut. 她要跟这个死亡 Dia 对敌， tidak mau mati. 她不要死。 Saya baru pertama kali melihat orang yang berjuang dengan maut. 我才第一次看到这个跟死亡这个挣扎的人。 Kemudian saya bisikin di telinganya. 然后我在他的耳边我细语， Kristus mati membayar dosamu dengan harga yang mahal. 耶稣基督用这个高贵的低价的买赎了你。 Meskipun dosamu merah kirsmisi, 虽然你的罪好像这个朱红， akan putih seperti salju. 但你要成为一个洁白如雪的。 Ketika dia mendengar begitu terus jadi tenang. 当他这么听了以后呢，他就非常安静。 Saudara, kita dibenarkan. 我们被称为义， Orang berdosa dibenarkan. 罪人呢被称为义， Bukan cuma pakai mulut saja, 不是单单用这个口 tapi 说罢了， dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Kristus. 但是耶稣基督用了非常高的重价这个 Dia 买赎我们。 tinggalkan kemuliaannya
kedudukannya sorga. 他离开了天堂这个地位，这个高地 Di 荣耀。 dunia dicari-cari kesalahannya akan dibunuh. 在世界上要找他的这个错误，要杀害他。 Ketika dia diadili, dipukuli kepalanya, 当他们这个被鞭打，在打他头的时 Diludahi 候，吐唾沫， diberi mahkota duri. 给他戴上这个荆棘冠 Ketika 冕。 diadili, 当他被审判的时候， dia dicambuk 他被鞭打， dengan cambuk yang ada tulang-tulang kecil yang tajam. 用一个非常有力这个骨头呢来鞭打他。 Dipaksa ke Golgota. 叫他勉强他上这个哥哥他山， Paku tangannya, 他的手被钉， kakinya, 他的脚 dan ditumbak. 又被这个刺。 Saudara, kita sudah biasa mendengar Yesus Kristus disengsarakan demikian. 我们曾经常常听见耶稣基督被这样的苦待， Kita tidak merasakan kesengsaraan ini. Kita mengambang saja 我们 pikiran 呢， kita. 我们就好像就不了，我们不去关怀注意。 Coba kalau kita pulang ke rumah, 如果说我们回到家里， ambillah jarum, 你拿一根针 lalu tusukkan ke dalam telapak tanganmu. 来刺到你的掌心的话， Baru masuk sedikit sudah berteriak. 你刚刚刺一点呢，你已经光 Itu 汗叫了。 jarum, saudara-saudara, 那个是一个针罢 bukan 了， paku. 不是个钉子。 Kalau saudara melayani Tuhan ditampar orang, 如果是你侍奉主被人家把你 harus 的巴 berkata 掌， puji Tuhan. 你应该说感谢主。 Kau bisa merasakan Yesus Kristus waktu ditampar rasanya begini. 你就觉得呢，当主耶稣被这个被人家打他的时候是这 Kalau 样的。 tidak, kita cuma mengambang mendengar Yesus disengsarakan. 而我们就不够单单听到耶稣基督受苦罢了。 Saudara, Tuhan membayar dengan harga yang mahal. 所以耶稣用这个重价来偿还我 Kita 们， dibenarkan. 我们被称为义。 Yang berikutnya adalah diampuni. 我们的被赦 Selain 免饶恕我们。 dibenarkan, pasti diselamatkan dari murka Allah. 如果我们被称为义，我们被脱离上帝的愤怒。 Tidak dihukumkan, diampuni oleh Tuhan. 我们被受刑罚，但是上帝要饶 Karena 恕我 telah 们， dibenarkan 因为我们被称为义了。 oleh darah Yesus. 借着耶稣基督的宝血， Dibayar dengan harga mahal. 用着重价来买赎我们。 Anugerah yang kedua 第二个恩典， adalah boleh masuk surga. 可以进到天堂去。 Saudara, kita dalam ayat yang kita baca, 在我们所读的圣经节里面告诉我们， pasal 5 ayat 10, 罗马书第5章第10节， itu Kristus mati untuk kita 耶稣基督为我们死， dan memperdamaikan kita dengan Allah. 他为叫我们能够上帝和好。 Kita sebelum percaya adalah musuh Allah. 我们还没有相信之前呢，我们是上帝 Karena 的仇 kita 敌， dengar-dengaran mata iblis. 因为我们听从魔鬼的话语， Melalui kematian Kristus, 接着耶稣基督的死， kita didamaikan dengan Tuhan. 我们可以上帝并且和好， Kita ditulis pasti 所以 diselamatkan. 我们必定会得到拯救。 Diselamatkan itu masuk surga. 我们被拯救的是，我们可以进到 Dalam 天堂去。 Alkitab banyak janji boleh masuk surga. 圣经里面有很多应许说我们可以进到天 Tuhan 堂。 Yesus berkata, 所以耶稣说 di，rumah Bapakku banyak tempat. 在天父家里有很多的住 Aku 处， pergi menyediakan tempat bagimu 我去是为你们预备的地 dan 方， kemudian akan menjemput kamu. 他要在迎接我们。 Tulis dalam Wahyu 14:13. 在启示录第14章13节， Berbahagia yang mati dalam Tuhan. 在主里面死的人是有 Karena 福 dia 的， boleh beristirahat dalam kerajaan Tuhan. 因为他们在天国里面可以休 Dan 息， banyak lagi janji 还有 janji yang demikian. 还有很多给我们的应许。 Waktu terjadi gempa bumi di Mamuju, 在马木柱这个有发生这个地震的时候， Presiden Jokowi mengunjungi tempat itu. 这个作为总统呢就去拜访去探 Dan dia 访， berjanji yang rusak parah
dapat ganti 50 juta. 那时候呢，这个家里也受到很多这个亏损的人，他们可以得到50万。 Yang berusak setengah keadaannya dapat 25 juta. 那就一半的人，他们这个亏损的人，他们得到20万。 Kerusakan sedikit dapat 10 juta. 但是损失小的呢，他们可以得到10 Itu 万。 janji presiden. 这是总统的一个应许。 Mewakili pemerintah. 代表这个政府。 Pemerintah Indonesia. 代表这个印尼的 Pasti 政府。 digenapi. 必定可以实现的。 Pasti ditepati. 必定能够做。 Apalagi janji Tuhan. 何况是上帝的应许。 Yang Allah segala Allah. 上帝是万王之王。 Menjanjikan yang percaya. 相信他的 Boleh 人 masuk dalam kerajaannya. 可以进到他的天国。 Pernah saya tanya satu ibu. 我曾经问一个姐妹， peserta kateksasi. 一个参加这个习道班的。 Ibu, kalau ibu meninggal, 若是你离开这个世界的 yakin 话， pasti masuk surga. 你肯定能够进到 Dia 天国吗？ menjawab, 他怎么说呢？ wah tidak pendeta, saya merasa banyak dosa, 那牧师， tidak layak masuk surga. 我觉得我有犯很多的罪，我不配进到这个天国。 Saya berkata, ibu pernah dengar cerita Tuhan Yesus disalib? 你曾经听过主耶稣被钉十字架的吗？ Di sebelah kanan kirinya penjahat. 在他左右两个这个坏人。 Penjahat ini ada satu yang bertobat. 当中有一个他悔改。 Dan diterima Tuhan di sorga. 就接受他在天国。 Saya tanya ibu, 我就说姐妹呀， penjahat ini disalib pernah mungkin membunuh puluhan orang. 可能他杀害了几十人。 Ibu pernah membunuh puluhan orang. 你曾经杀这个10多个人吗？ Penjahat ini pernah memperkosa mungkin puluhan orang. 可能强奸了很多人。 Pernah merampok puluhan orang. 可能他抢夺了很多人。 Ibu pernah merampok memperkosa puluhan orang. 你曾经抢夺，你曾经前任 tidak, pendeta. 说牧师没有。 Sedangkan orang yang jahat begini diterima Tuhan. 像这样的坏人，上帝要接受 Pada 他。 waktu percaya dan berseru kepada Tuhan. 当他相信呼求主的时候， Mengapa ibu tidak mempercayai janji Allah segala Allah 为 ini? 什么你不相信这个万主之主呢？ Kita di sorga, tubuh kita diganti dengan tubuh yang mulia seperti tubuh malaikat. 我们到天堂的时候，我们的身体也被改变，好像天使那样的荣耀的身体。 Tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. 在那边没有流泪，没有眼泪，没有痛苦。 Istana itu lantainya dari emas. 这个宫殿的地是用金铺成 Dindingnya 的， dari permata-permata yang mahal. 前壁有很多这个高贵的钻石 Kita 宝 di 石。 sana sukacita istirahat 我 selama-lamanya. 们可以在那边永远的安息享受。 Anugerah yang ketiga 第三的恩典， yaitu Yohanes pasal 1 ayat 12. 约翰福音第1章第12节， Ditulis yang menerima dia, 说凡接受他的 menerima 人， Yesus, 凡就是这耶 diberi 稣的人， kuasa, 就给他们权柄， diberi hak 给他们能权柄， menjadi anak-anaknya. 成为他的儿女。 Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹， apa artinya anak? 儿女是什么意思呢？ Anak itu disayangi orang tuanya, 是父母亲所爱的， dilindungi, 是被他们保护的， segala kebutuhan dicukupi. 他供应他们所需要的一切。 Dia belum meminta, sudah diberi. 他也没有要求呢，他已经给他们需要。 Ada seorang bapak yang rela jadi kuli 有一个弟兄他愿意做个鼓励， supaya anaknya bisa sekolah. 让他的孩子能够上学。 Anak itu boleh tinggal di rumah bapaknya. 这个孩子可以住在他的父亲的家里。 Kalau bapaknya tinggal di Amerika, dia boleh tinggal di sana. 然后说他住在美国呢，他一个孩子可以 Kalau 住在那 boleh 地方。 tinggal bapaknya di Inggris, dia boleh tinggal di 就 Inggris. 是他到美国，他可以住在英 Kalau 国。 bapak kita di sorga, kita juga boleh tinggal di sana. 如果说我们天父在天堂，我们可以住在那 Sebab 个地 kita 方， anak-anaknya. 因为我们是他的儿女。 Anak itu mempunyai hak menerima warisan. 这个儿女呢，他们有权柄接受这个基业 Dalam 这个遗 1 产。 Petrus 在彼得前书 pasal
1 ayat 3. 第1章第3节 Ditulis bahwa kita menantikan suatu warisan dari 我 sorga. 们等候从天上来的一个遗产约， Tidak rusak, tidak layu, tidak cemar. 是不能够朽坏，是不能 Yang 够玷污的 tersimpan untuk kita. 是为我们预备的。 Saudara-saudara, begitu besar ajaib anugerah Tuhan. 上帝的恩典是那么的大， Kita dibenarkan, 我们被称为义， lalu diampuni. 我们被赦免， Kita boleh masuk sorga. 我们可以进到天堂， Dan kita boleh menerima warisan. 我们可以接受这个产业遗产， Boleh tinggal sama-sama dengan Tuhan. 我们可以跟主同住在一起。 Oleh karena itu, 为这个缘故， peganglah baik-baik janji Tuhan 我们 ini. 要好好抓住神给我们的应 Bagi 许。 yang belum menerima anugerah ini, 我们还没有接受这个恩典的 terimalah 人， anugerah ini. 我们接受这个恩典， Jangan terlambat 不要太迟疑， karena hukuman neraka kekal dan dahsyat. 因为这个地狱的这个是永远的。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Terpujilah Allah segala Allah 我们完主就是我们感谢你， yang mengasihi kami orang berdosa. 爱我们罪人的主。 Seharusnya dihukum di neraka yang dahsyat. 我们本来应该在地狱里面受永远的刑罚的， Tapi karena darahmu, 因为你的宝血， pengorbananmu, 你的这个牺牲， kematianmu, 你的死， kami dibenarkan. 我们被称为义， Kami diampuni. 我们得到赦免， Kami boleh masuk surga. 我们可以进到天堂， Boleh menjadi anak-anakmu. 我们可以成为的儿女， Boleh menerima warisan yang kekal. 可以是永远的这个基业。 Terpujilah Tuhan. 感谢主，也感谢主， Gerakkan kami 求你感动我们的心， bersyukur 我们感谢主， sebab dibeli dengan harga mahal. 我们是用这个宝血用重 Yang 价买 belum 赎的。 menerima anugerah ini, 完接受这个恩典的人， biar pegang kesempatan secepatnya 让我们紧紧的抓住这个机会， supaya terluput dari neraka yang 我 dahsyat. 们可以脱离这个可怕这个地狱的刑罚。 Dalam nama Yesus kami bersyukur. 好，我们的耶稣基督圣名，我们祷告， Amin. 阿门。Amen.
Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur dapat ditransfer pada nomor rekening yang tertera di layar Anda atau melalui scan QR Code, atau Anda dapat membawanya ke kantor GKM pada hari dan jam kerja. Mari membagi dengan sukacita. Mari membagi sama sukacita. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada tahun ini, sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita masih dapat merayakan Tahun Baru Imlek. Kiranya di tahun yang baru ini, kita semua dapat terus merasakan kasih dan damai sejahtera serta pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap terus berpegang kepada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, dan mari kita terus menyandarkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena di dalam Dialah kita mampu, kita kuat menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Akhirnya, atas nama seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Xin Nian Kuai Le. Chu En Man Yi. Tuhan Yesus memberkati. Chu Yesu Santi Chu Fu Ni. 亲爱的弟兄姊妹们，恭喜新年快乐！ Saudara-saudara yang kekasih, selamat Tahun Baru Imlek. 今天是元旦，是春节，是一个很特别的日子，大家都开开心心一起过新年。 Hari ini adalah hari yang spesial, yaitu Tahun Baru Imlek. Semua bergembira merayakan Tahun Baru. 在这美好的时刻，我们要为3个点祷告。 Pada waktu yang indah ini, kita akan berdoa untuk 3 hal. 首先，我们要感谢主，因为主陪同了我们过新年。 Terlebih dahulu kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menyertai kita melalui tahun yang lama. 6点，我们要求主带领我们在今年往前走。 Yang kedua, kita akan berdoa kepada Tuhan agar Dia menyertai kita untuk berjalan di depan kita pada tahun ini. 最后，我们要为我们的国家祷告。 Yang terakhir, kita akan berdoa untuk negara kita. 我们同心祷告。 Kita sehati berdoa. 亲爱的天父，我们满心感谢赞美你。 Bapa kami yang terkasih, hati kami penuh syukur memuji-Mu. 感谢你在茫茫的人海中拣选了我们，不离不弃的爱着我们。 Kami bersyukur dari begitu banyak manusia, Engkau memilih kami dan tetap setia mengasihi kami. 千言万语说不尽你的慈爱，千手万舌唱不尽感谢你的恩典。 Ribuan kata tak henti menyebutkan kasih-Mu, ribuan pujian tak henti memuji bersyukur kepadamu. 你是阿拉法，你是俄灭甲，你是昔在、现在、永在的耶和华。 Engkaulah Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang dulu ada, sekarang ada, dan dalam kekekalan Engkau ada. 感谢主啊，感谢你。 Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. 从去年的年初，全世界面对了2019年冠状病毒病大流行。 Sejak awal tahun yang lalu, seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19.
感谢主，只要我们在世俗不易的情况，我们经历你，你陪同了我们经过新年难的生活。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau memanggil kami ke dalam satu situasi yang sungguh tidak mudah. Kami mengalami Engkau berjalan bersama kehidupan kami di tahun yang lalu. 在困难中，我们才真明白享受你神隐藏的祝福。 Dalam kesulitan kami baru mengerti dan mengalami berkat-Mu yang tersembunyi. 感谢主，你是无所不能的主，就是你的应许，让我们今天可以一起过年。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang tak terbatas kuasa-Mu memperkenankan kami untuk merayakan tahun baru Imlek. 虽然我们不知道前面的日子是怎么样的，但我们坚定要一直依靠你。 Sekalipun kami tidak tahu bagaimana hari-hari di depan kami, tetapi kami bertekad bersandar kepadamu. 主啊，我们求你的慈爱，你的恩典陪着我们，便于我们的生命像诗篇23篇一样，有福被满意。 Ya Tuhan, kami memohon kasih-Mu, anugerah-Mu beserta kami, sehingga kehidupan kami seperti Mazmur 23, bagai piala yang penuh melimpah dengan damai sukacita. 亲爱的主，在这时刻，我们也为我们的国家居上在你的手中。 Ya Tuhan kami, pada waktu ini kami menaruh negara kami ke dalam tangan-Mu. 让各地各处各族各民得到你的祝福。 Agar setiap tempat, setiap suku bangsa, setiap rakyat menerima berkat-Mu. 特别感谢你要祝福印尼华人，让每一个回得到你的慈爱、平安、喜乐，随从你的路。 Secara khusus kami bersyukur Engkau juga memberkati orang-orang Tionghoa di Indonesia. Biarlah setiap orang menerima kasih-Mu dan mengikut jalan-Mu. 主啊，再次感谢、赞美、称谢你，求属于我们每一位同在。 Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur memuji Engkau karena Engkau beserta dengan kami setiap hari. 祷告祈求奉耶稣基督的名，阿门。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami Jemaat Rayong Wenang mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Kiranya kasih Tuhan Yesus terus beserta kita di tahun yang baru ini. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Kami Jemaat Rayon Padua mengucapkan Sinchun Paila. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Rayon Malayang mengucapkan Kungsi Santi Cukuniman. Mengucapkan
tuntun sepanjang hidupku.你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Ibu又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路，tuntun sepanjang hidupku. Kami Jemaat Gemim Kristus Manado, Rayuan Sario mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572. Sing Pilot. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan namanya yang sasa. Kongsi, Xie. Kami dari Rayun Pindaesaan mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Kiranya di tahun yang baru ini kita tetap penuh semangat dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili Jemaat Rayon Wanea Gemim Kristus Manado mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Fungsi Sianian Waile. Kami Jemaat Rayon Mapanget mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat-sehat, sukacita, dan damai sejahtera bersama keluarga. Hari ini, hari pertama tahun 2572. Segala syukur bagi Allah semata. Mari menapaki tahun ini dengan asa. Ada Allah selalu beserta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita berpisah kembali dengan segala aktivitas kita, mari kita arahkan pandangan kita pada Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Yen tien fu sang ti so cete bing an. Chu Yesu wan chien ti ai. Bi sen ling te an we. I bao fu i zhong ti xiong jie me dong zai. 祝福你的家庭，给你的健康，从今直到永永远远。
Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertaimu, menyertai keluargamu, memberikan kau kesehatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup.